Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suatu hari Imam Al-Ghazali telah bertanya 6 soalan kepada anak muridnya. Antara salah satunya ialah, apakah perkara yang paling ringan di dunia ini? Kalau kawan-kawan di luar sana, apa benda yang paling ringan ni? Apa yang benda yang paling ringan itu? Mestilah kita akan jawab plastik atau kertas, kan? Samalah jawapan yang diberikan oleh anak murid Imam Al-Ghazali. Mereka menjawab dengan pelbagai jawapan. Ada yang mengatakan seperti angin, ada yang mengatakan seperti kapas, dan ada yang mengatakan debu dedaunan. Namun Imam Al-Ghazali mengatakan kesemua jawapan itu adalah benar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling ringan di dunia ini ialah meninggalkan salat. Sungguh pun pada masa kini, ramai anak-anak muda, ramai golongan tua meninggalkan salat dengan cara yang paling ringan sekali. Ya kawan-kawan, kita pun sudah tahu bahawa salat ini adalah ibadah wajib yang perlu dilaksanakan sebagai seorang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah kamu akan salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Mari kita lihat dari segi falsafah salat. Falsafah salat ini, kita meninggikan Allah dan menghinakan diri kita. Cuba kita lihat, ketika kita rukuk, badan kita sama tinggi dengan binatang yang berkaki 4 itu. Malahan ketika kita sujud, kita lebih rendah dari binatang tersebut. Ini menunjukkan betapa hinanya diri kita di sisi Allah. Ketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW telah dibawa dalam satu perjalanan yang agak jauh, yakni bermula daripada Makkah Al-Mukarramah hinggalah ke Baitul Maqdis di Palestin. Malahan Nabi bukan sahaja dibawa dalam perjalanan yang jauh, Nabi juga diisra'kan ke langit bagi menerima kefarduan salat. Peristiwa ini bukan hanya sebuah cerita semata-mata, tetapi peristiwa ini merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW. Dan di dalam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ia menerangkan betapa pentingnya solat ini kepada diri kita. Ya kawan-kawan, mesti kawan-kawan di luar sana ingin tahu lagi apa kelebihan solat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya salat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Betulkah salat ini mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar? Mari kita lihat pada hari ini, ramai manusia yang salat, tetapi pada masa yang sama mereka tetap melakukan perkara maksiat. Antaranya ialah tidak menutup aurat, memfitnah, mengumpat, membunuh, mencuri dan sebagainya. Mengapa hal ini boleh terjadi? Sedangkan Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahawa salat ini mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Mari kawan-kawan kita perhatikan solat kita, solat anak-anak kita, solat ahli keluarga kita. Adakah solat yang kita laksanakan selama ini cukup sempurna untuk dihadiahkan kepada Allah?
ataupun sekadar solat sebagai tuntutan sebagai seorang Islam semata-mata. Oleh itu, marilah sama-sama kita perbaiki solat kita. Semoga dengan kita memperbaikikan solat kita ini, Allah akan menerima segala ibadah kita. Akhir kata, solat adalah tiang agama. Maka sesiapa yang melaksanakannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan bagi sesiapa yang meninggalkan solat, bermakna dia telah meruntuhkan agamanya. Hebatnya kuasa solat. Dengan solat pasti berkat. Sekian daripada saya, Da'i Akasha, mengundur diri.